Lawan kepada takabbur umum, takabbur khusus ialah tawaduk umum dan tawaduk khusus, kata kitab. Ni kita baca minggu lepas. Apa dia tawaduk umum? Tawaduk umum ialah dia boleh beli benda mahal, dia beli benda biasa je. Dia boleh beli apa, Ferrari ke apa, tak, dia beli biasalah. Dia beli kereta biasa, rumah dia pun biasa, pakaian dia pun biasa-biasa. Adakah dia miskin? Tak, dia ada duit banyak tapi dia biasa. Dari sudut zahirnya dia tidak mahu menunjuk-nunjuk. Fatwa kemasaan dah keluarkan dah, tak boleh. Apa sebab dia? Panjang. Dalam sirah fatwa tu panjang cerita. Sebab apa? Sebab mata wang ni dia punya hukum dia tak sama macam barang biasa ni. Emas pun begitu. Maka dia ada hukum-hukum dia yang perlu dipatuhi. Kalau fatwa kata tak boleh, tak boleh. Nak juga. Kan? Bersalam lelaki perempuan, tak boleh. Kan? Tapi kalau saya tak salam, dia dah hulur tangan, nanti dia malulah. Tak boleh. Benda tak boleh, dia malu ke, dia tak malu ke, tak boleh. Tu hukum dia. Kan? Cuba juga nak redah, masalah. Kan? Tu kita belum cerita lagi dengan Bitcoinnya, dengan itunya, dengan ininya. Sebab apa? Sebab yang kita bimbang di akhir zaman ini, apabila masyarakat dia cuba untuk buat benda yang dia tak tahu. Bukan setakat buat, dia cuba nak bercakap benda yang dia tak tahu. Dia bukan dalam bidang itu, dia nak cakap. Kan, istilah anak-anak muda hari ni dia panggil apa ni? Palatau. Palatau tu dia punya kepala, dia buat-buat tahu je. Maksudnya apa? Maksudnya tu bukan bidang dia. Kalau bidang dia, cakaplah. Bukan bidang, minta maaf, ni bukan bidang saya. Tapi masyarakat hari ni macam mana? Apa bidang pun dia boleh berhujah. Tu hebat tau. Ada hadis Nabi SAW cerita tentang satu golongan namanya Ruwaibidah. Apa dia Ruwaibidah ni? Mereka yang bercakap bukan bidangnya. Saya yakin ibu ayah dirahmati Allah yang lebih berusia daripada saya, yang lebih berumur, masing-masing ada pengalaman hidup masing-masing. Masing-masing ada kepakaran masing-masing. Dan kita diberikan kepakaran mengikut apa yang Allah berikan. Kita duduk dalam bidang itu. Di luar itu, kita tanya orang. Tak tahu, minta maaf, pakcik tak tahu. Minta maaf, saya tak tahu. Nanti saya tanya orang tahu. Apatah lagi saya yang bercakap ni, lagi banyak benda saya tak tahu. Benda saya tahu, saya tahu. Benda saya tak tahu, saya tak tahu. Jangan jadi orang serba tahu. Semua benda dia boleh. Nak cakap apa? Cakap tak boleh. Sebab apa? Sebab dia akan cakap benda yang salah. Sebab bukan bidang dia. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah, maka marilah kita masuk kitab kita. 8.12. Panjang pula mukadimah malam ni. Dia mungkin nampak Pak Lah tu dia naik semangat sikit tu. Dia biasa mukadimah pendek lah. Nampak Pak Lah dia jadi panjang. Alhamdulillah malam ni ada 20 orang. Busu tolong print screen boleh? Apa ni, screenshot boleh? Okey. InsyaAllah. Baik, kita masuk kitab. Kita menggunakan kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang telah disyarahkan kembali dan diterjemahkan oleh Haji Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali Engku Endut. Kita sampai di muka surat 221. Kita sampai di muka surat 221. Kita masuk kepada fasal yang kelima. Fasal pertama, mata. Dah bincang dah mata apa semua. Telinga kita dah bincang. Kemudian kita dah bicara tentang lidah. Kita dah bicara tentang hati. Hati paling panjang lah. Kita baru lepas bincang minggu lepas tentang apa itu takabbur umum, takabbur khusus, tawaduk umum, tawaduk khusus. Siapa ingat lagi? Ni kalau buat soalan ni, tak tahulah berapa ramai yang dapat markah ni. Kan? Ni baru minggu lepas ni. Apa beza takabbur umum, takabbur khusus? Takabbur umum maksudnya semua benda material dia nak nampak lebih besar daripada orang.
Baju dia nak kena nampak lagi mahal, kereta dia nak nampak lagi besar, dia punya semua benda dia nak lebih nampak lebih advance dari orang. Takabbur umum kata kitab Minhajul Abidin ini yang kita baca ni. Takabbur khusus, dia tak boleh terima apa juga nasihat orang, sama ada orang tu di atas atau di bawahnya. Orang di atas tegur dia, dia mungkin boleh terima. Orang bawah, dia bos, tiba-tiba kuli dia nak tegur dia, melenting dia, walaupun teguran itu betul tapi dia melenting, itu dipanggil takabbur khusus. Lawan kepada takabbur umum, takabbur khusus ialah tawaduk umum dan tawaduk khusus kata kitab. Ni kita baca minggu lepas. Apa dia tawaduk umum? Tawaduk umum ialah dia boleh beli benda mahal, dia beli benda biasa je. Dia boleh beli apa, Ferrari ke apa, tak, dia beli biasalah. Dia beli kereta biasa, rumah dia pun biasa, pakaian dia pun biasa-biasa. Adakah dia miskin? Tak, dia ada duit banyak tapi dia biasa. Dari sudut zahirnya dia tidak mahu menunjuk-nunjuk. Ni ramai ni, insya-Allah. Kan? Orang muar ni, orang kaya-kaya, banyak tanah, banyak sawit. Kan Pak Lah kan? Pak Lah pun banyak ni, getah ke apa kat Kedah tu. Kan? Tapi biasa, pakaian biasa, kenderaan biasa, rumah biasa, apa pun biasa. Kata kitab, itu satu benda yang baik. Itu dipanggil tawaduk umum. Tawaduk khusus ialah boleh menerima teguran orang, walaupun orang lebih lemah, lebih hina, lebih bawah dari dia. Dia bos, tiba-tiba staff dia, tuan, saya nak tegur sikit. Apa tegur-tegur? Tu takabbur khusus. Tapi kalau dia boleh terima, baik, apa yang nak tegur tu, macam ni tuan, macam ni. Oh ya ke? InsyaAllah nanti saya baiki. Dia boleh terima teguran orang itu, maka itu dipanggil tawaduk khusus. Hari ini kita masuk kepada fasal yang kelima, iaitu perut, mengenai perut dan penjagaannya. Ibu ayah muslimin muslimat dirahmati Allah. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan telah berkata pengarang kitab dan mengambil kita manfaat daripada ilmunya, tulisannya, untuk dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Amin. Bismillah. Kemudian wahai penuntut ibadat, kata kitab, wajib atasmu memelihara perut dan memperbaikinya. Baiki apa? Baiki apa yang nak masuk dalam perut. Kerana sesungguhnya ia adalah anggota yang paling sukar diperbaiki oleh orang yang rajin beribadat sekalipun. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia dah biasa makan benda tu, dia nak tukar tu bukan senang. Dan yang paling banyak mengeluarkan pekerjaan dan tenaga kerja, perutlah sumbernya. Makanan yang masuk, proses, mengeluarkan tenaga, protein ke, karbohidrat ke, vitamin ke, dia mengeluarkan tenaga, tenaga tu baru boleh beribadat, bekerja dan sebagainya. Dan dia juga yang paling besar mudarat dan kesannya. Dan kalau benda tu, benda yang masuk tu tak elok, dia juga yang paling. Makan benda pedas, cerit-berit, termakan racun, na'udzubillah, boleh muntah, boleh, kalau betul-betul teruk boleh mati. Tu perut, mudaratnya besar. Kerana ia sesungguhnya merupakan sebagai sumber mata air dan lombong logam galian. Kitab kata perut kita ni macam lombong. Lombong ni tempat apa? Tempat semua benda lah, curah situ, kan? Kalau tanah ni tak ada benda. Kalau kita ada satu kolam ataupun lombong ataupun apa ni, macam satu apa, tempat yang dalam tu, macam kat camp PGA tu kan ada kat tepi jalan tu, yang ada kolam tu, situ semua benda lah. Kalau banjir ke apa ke, air semua lari ke kolam tu. Dalam tu ada ikan, dalam tu ada, dalam sebuah lombong, kolam dan sebagainya. Maka perut kita macam tu kata kitab, tempat sumbat segala benda, kan? Daripadanya akan menimbulkan rangsangan dalam anggota badan seperti kekuatan keinginan nafsu. Sebab apa? Sebab perut ni dia sangat berkait dengan nafsu. Sebab tu kalau orang yang bujang, dia tak kahwin lagi, kemudian datang nafsunya, Nabi kata apa dalam hadis? Fal yasum, maka puasalah. Sebab apa?
Sebab bila puasa, perut lapar, maka nafsu syahwat tu akan turun. Sebab apa? Punca perut tadi. Lemah tenaga badan, tak makan, badan, semua punca perut. Rangsangan rasa menjaga kesucian dirinya, sifat liar dan seumpamanya. Sebab itu, waktu saya belajar dulu, ibu ayah dirahmati Allah, guru saya cakap, kenapa binatang-binatang buas tu Allah tak bagi kita makan? Kenapa kita tak boleh makan harimau? Kan, tangkap harimau buat kari harimau ke, sup harimau. Antara sebabnya, sebab binatang tu sifatnya itu, dia boleh, sebab kita, kalau kita makan dia, sifat bengis dia tu turun pada kita. Sebab tu kita makan lembu, dia bukan macam harimau, dia bukan bengis macam harimau macam tu. Kan, itu dari sudut iktibar dia ataupun ibrahnya tu. Apa yang kita makan. Kalau kita kalau kita makan anjing, sifat anjing tu akan turun pada kita. Sebab tu Islam, apa juga makanan, apa juga haiwan yang boleh dimakan tu, Islam ada garis panduan. Bukan setakat ada garis panduan jenis haiwan, cara nak sembelih pun. Ni kadang-kadang ada kedai-kedai, tapi bukan kat Malaysia ni. Kat mana Pak Lah? Dekat Zimbabwe kot ada. Kan? Pergi kedai, dia tulis itu pork free, tidak dijual daging khinzir di sini. Dalam kedai ramai Melayu makan. Islam kata nak makan bukan setakat tak boleh ada khinzir je. Ayam pun tak boleh makan. Lembu pun tak boleh makan. Kambing pun tak boleh makan kalau tak disembelih. Kadang-kadang kedai-kedai orang bukan Islam ni, dia tahu orang Islam tak boleh makan khinzir, dia tulis kat kedai dah pork free. Kedai tu tak halal, tapi dia tulis pork free. Kedai saya bebas daripada pork, daripada khinzir, daripada babi. Tapi orang bukan Islam tu tak tahu, kalau dia nak serve, dia nak hidang dekat kita ayam, dia tak boleh ambil ayam apa orang panggil, ayam katok ke ayam apa, tak boleh. Kita sudahlah tidak boleh makan khinzir dan makanan-makanan haiwan-haiwan yang haram. Haiwan halal pun tak boleh makan macam tu je. Sembelih tu kena ikut hukum syarak. Mesti putus dua urat nafas, urat merih, semua tu ada dia punya peraturan. Sebab tu mula-mula tadi, di permulaan tazkirah kuliah kita ni, kita baca hadis tadi tu. Halal bayyin, halal terang. Haram bayyin, haram terang. Wa bainahuma, antara halal dengan haram tu mushtabihat, benda yang kelabu. Tak pasti kan, kalau istilah orang sekarang, tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan makan kan. Yang pasti halal pasal mbok Pak Lah kat Pekan Perik Jawa tu. Ni Pak Lah kena bagi komisen sikit tu. Saya bagi promotion tu. Kan. Baik, muslimin muslimat ibu ayah dirahmati Allah. Bila kita bicara tentang perut, kita dah sampai fasa kelima perut ini. Saya nak rewind balik. Seluruh anggota tubuh badan kita, dia ada dua unsur. Dia ada unsur zahir, dia ada unsur batin. Mata ini, dia ada zahir, dia ada batin. Apa zahirnya? Zahirnya ni, dia ada urat dia ada retina mata, dia ada kornea mata, dia ada urat-urat dalam dia. Ini zahir mata. Apa batin kepada mata? Penglihatan ini. Ini telinga. Zahirnya adalah cupingnya, gegendangnya, urat-urat yang ada dalam telinga. Apa batin kepada telinga? Pendengarannya. Maka ibu ayah yang dirahmati Allah, dalam kitab Minhaj, dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia tulis. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi, dia tulis apa? Setiap anggota ini ada dua kegunaan. Kegunaan dunia, kegunaan akhirat. Contoh mata, dia ada zahirnya, dia ada batinnya. Batinnya penglihatan, zahirnya yang boleh dipegang ini. Dan segala batinnya itu terletak pada roh. Sebab itulah roh bila dicabut ketika meninggal, hilang penglihatan. Mayat yang terbujur itu, dia sudah tidak boleh melihat walaupun biji matanya masih ada. Mayat yang sudah terbujur itu, dia sudah tidak boleh mendengar walaupun telinganya masih ada. Sebab diangkat roh, diangkat semua. Penglihatan, pendengaran, nafsu syahwat,
keluar semua. Ilmunya, emosinya. Mayat dah tak ada emosi. Kita marah dia ke apa ke, kita tanya, marah ke kat saya? Dia tak boleh jawab dah. Dia hanyalah sebujur tubuh yang kaku. Maka dalam kitab disebutkan, contohnya mata, dia ada faedah dunia. Faedah dunia untuk bawa kereta, untuk kita jalan-jalan nampak longkang, kita elak. Itu faedah dunia, penglihatan mata. Faedah akhirat, untuk kita solat, untuk kita baca Quran, untuk kita menuntut ilmu. Ni kita tengah belajar dalam kuliah online ni, kita sedang menggunakan mata kita, telinga kita untuk urusan akhirat. Begitu juga telinga. Telinga kita digunakan untuk kita jual beli. Kita pergi kat pasar, kita tanya, ikan berapa bang? Ikan ni murah jadi, lebih kurang dalam RM50 lah sekilo. Tu dia RM50 sekilo. Kan? Apa juga yang digunakan untuk urusan jual beli dan sebagainya? Urusan dunia. Telinga ni boleh digunakan untuk urusan akhirat. Contohnya ni yang kita tengah belajar ni. Kita tengah mengaji ni, telinga kita mendengar kalam-kalam ni ataupun ayat Quran, hadis ini. Telinga ini sedang digunakan untuk urusan akhirat, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Begitu juga dengan lidah. Ada zahirnya yang kita boleh pegang lidah kita. Ada batinnya. Apa dia? Rasa itu. Jenazah, mayat yang sudah mati, dia tak rasa apa dah. Manis, masin, tawak, apa semua tak rasa dah. Dan lidah itu, dia ada dua kegunaan, kata Syekh Abdul Qadir. Untuk dunia, untuk akhirat. Untuk dunia, untuk kita bercakap, untuk kita beli barang. Berapa ringgit ni bang, barang ni? Tu guna lidah ni. Untuk akhirat, dia digunakan untuk baca Quran, dia digunakan untuk berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu guna lidah, kegunaan akhirat. Begitu juga dengan kemaluan. Ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya adalah kemaluan itu, batinnya adalah syahwat itu. Maka kegunaan untuk dunia apa? Untuk kita buang air. Itu kemaluan kita. Apakah kegunaan untuk akhirat? Untuk kita lahirkan zuriat. Zuriat itu akan menjadi penyambung, mendoakan kita bila kita meninggal. Itu apa? Itu adalah kemaluan. Tangan dan kaki pun begitu. Ini tangan. Apa batinnya? Tenaga yang ada pada tangan. Jenazah yang sudah mati, rohnya diangkat, maka sudah hilang tenaga tangannya. Walau badannya tegap macam mana pun, bila dia sudah mati, kita suruh dia angkat satu barang, dia takkan boleh angkat. Sebab tangannya masih ada, kederatnya sudah hilang, dicabut keluar bersama dengan roh. Maka tangan dan kaki ini, kata Syekh Abdul Qadir, digunakan untuk dunia dan akhirat. Dunia digunakan untuk bawa kereta, untuk pegang botol air, minum, untuk makan. Untuk akhirat, pegang Quran, zikir, solat. Itu kegunaan tangan untuk akhirat. Maka inilah perut. Ni baru nak sampai perut ni. Perut ada batin, ada zahirnya. Zahirnya perut kita ini, batinnya adalah selera itu. Apa selera yang kita nak masukkan dalam perut? Benda halal ke benda haram? Benda syubhah ke? Hak orang ke hak kita? Jangan main-main. Sebab apa? Sebab semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita faham semua itu, maka kesimpulannya adalah kita ini terdiri daripada dua unsur. Unsur zahir, unsur batin. Unsur zahir kita ni, badan kita ni. Unsur batin kita roh. Roh kita. Roh kita ini dia bawa segala penglihatan, pendengaran, ilmu, kehendak, syahwat, datang bersama dengan roh. Sambung sikit lagi. 8, tak nampak jam, 8.28. Baik, 2 minit lagi kita berhenti insya-Allah. Maka kalau begitu, wajiblah atasmu memelihara daripada makanan yang haram dan syubhah. Kemudian yang keduanya, memeliharanya daripada berlebihan makan yang halal, sekiranya kamu mempunyai hemah untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Ni beza tasawuf dengan fiqah. Dalam ilmu fiqah, benda haram jangan makan, benda halal boleh makan. Cukup, clear lah kat situ. Tasawuf dia tambah sikit, benda haram jangan makan, benda halal boleh makan, jangan melampau. Macam tu lah. Sebab apa? Sebab ni nak ibadah ni.
Dia dah bicara tentang ibadah, dia dah bicara tentang syahwat. Kan dia sebut tadi, perut terlalu kenyang maka akan memberikan kesan kepada ibadah dan sebagainya. Adapun yang haram dan syubhah, maka sesungguhnya kamu wajib menjauhinya kerana 3 perkara. Yang pertama, takut daripada api neraka. Firman Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka menelan api ke dalam perut dan mereka akan dimasuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 10.